Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya barisan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Arifin Padang Katong, Kangar, Perlis, para alim ulama, para asatizah, para guru, pimpinan-pimpinan masyarakat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat, serta sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Azza wa Jal, kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berada pada hari ini, iaitu pada 21 Ramadan 1442 Hijrah. Dan kita semua mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kita, amalan-amalan yang telah kita lakukan sebelum daripada ini, dan kita mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran tawarannya kepada kita, iaitu tawaran keampunan serta tawaran rahmat, maghfirah daripadanya untuk hamba-hambanya pada bulan Ramadan. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada masa yang ada pada petang ini, saya akan kongsikan berkenaan dengan doa agar terhindar dari sial. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan makhluk-makhluknya secara berpasang-pasangan. Sama ada kita sedar ataupun tidak, ataupun kita mengetahui ataupun tidak, ada pasangan-pasangan bagi setiap makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maha tunggal ini hanya Allah sahaja. Antara contohnya ialah langit pasangannya bumi, siang, malam, jantan, betina, laki, perempuan. Ini contoh-contoh makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan secara berpasangan, yang kita nampak secara fizikal, yang kita boleh tanggap melalui deria kita. Satu lagi yang dalam bentuk pasangan tapi dalam bentuk nilai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan, iaitu antaranya ialah bahagia, celaka, kemudian tuah, sial, dan juga untung, rugi, dan yang seumpamanya. Yang ni pasangan juga, tapi dalam bentuk yang kita kena lihat dari sudut nilai itu. Sebahagian Allah jadikan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ciptaan ini supaya kita mengharap, supaya kita menginginkannya. Macam tadi, bahagia, semua orang nak kepada bahagia. Tuah, semua orang nak kepada tuah. Dan sebahagian yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan supaya kita hindari dia, supaya kita jauhi dia, supaya kita mengelakkan diri daripadanya, seperti sial, seperti celaka, seperti nasib buruk dan sebagainya. Itu Allah SWT jadikan supaya kita hindari. Demikian Allah jadikan syurga supaya kita mengharap kepada syurganya. Nikmat yang Allah sediakan dalam syurga itu supaya kita mengharapkan syurga tersebut. Allah SWT cerita berkaitan dengan Ramadan, Allah buka pintu-pintu syurga supaya kita mengharapkan dalam amalan kita, dalam puasa kita, dalam qiyam kita, untuk kita mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada yang Allah jadikan seperti neraka, yang merupakan kemuncak kepada kesialan, kemuncak kepada kecelakaan, kemuncak kepada kebinasaan. Supaya apa? Supaya manusia menghindari. Allah jadikan neraka bukan untuk kita jadi penghuninya, tidak. Allah jadikan neraka sebagai inzar, sebagai ugutan, sebagai ancaman kepada kita supaya jangan kita masuk ke dalam neraka. Jadi demikian Allah Ta'ala jadikan. Berkaitan dengan perkara ini, iaitu berkaitan dengan
celaka, berkaitan dengan sial, berkaitan dengan malang, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan sikap manusia apabila berhadapan dengan perkara ini, iaitu manusia suka menyandarkan sesuatu yang buruk seperti malang, seperti sial tadi, kepada pihak yang dibenci oleh dia. Bila benda tu dia tak suka, bila satu perkara ni manusia tak suka, dia akan tunding jari kepada pihak tersebut. Dia kata inilah punca, orang ni lah puncanya, ataupun perkara ni lah punca menjadi malang tadi. Itu Allah Taala sebut dalam firman-Nya surah Al-A'raf ayat 131. Allah Taala sebut fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atu yattayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum 'indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Iaitu bermaksud kemudian apabila datang kepada mereka kesenangan, fa idza ja'atuhumul hasanah, apabila datang perkara-perkara yang baik-baik, yang senang, yang menyebabkan mereka rasa suka, qalu lana hadhihi, mereka berkata ini adalah hasil daripada usaha kami, kamilah yang berhak, kamilah yang layak untuk perkara ini. Wa in tusibuhum sayyi'atun, apabila ditimpakan kepada mereka keburukan, kesialan, kemalangan, benda yang mereka tak suka, perkara yang mereka bencikan, yattayyaru bi Musa, mereka tunding jari kepada Nabi Musa, mereka tuduh Nabi Musa, punca kepada ini, wa man ma'ahu, dan bersama dengan pengikut. Ini semua Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Ala innama ta'iruhum 'indallah, Allah jawab, ketahuilah, innama ta'iruhum, sesungguhnya kemalangan mereka itu, kesialan mereka itu, yang mereka tak suka itu, indallah, adalah datang daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, walakin aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi mereka itu kebanyakannya tidak mengetahui perkara tersebut. Itu ialah disebut tatayyar, perkara yang sial ataupun mereka tuduh Nabi Musa dan pengikutnya. Kata As-Sa'di, golongan ini apabila beroleh kebaikan, kesuburan, tanah dapat subur, kemudian makan sedap, mewah dan perhiasan, dapat rezeki, mereka rasa mereka lebih berhak terhadapnya dan bersyukur, dan tidak bersyukur kepada Allah. Dan apabila beroleh keburukan berupa kemarau, gersang, hujan tak turun dan sebagainya, mereka berkata sesungguhnya datang hal ini kerana berpunca daripada Nabi Musa dan juga pengikut-pengikutnya di kalangan Bani Israel. Sesungguhnya hal itu adalah ketentuan dan juga ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi golongan yang tidak beriman, mereka cenderung macam tadi itulah. Mereka menilai bahagia, menilai tuah, menilai sial, menilai malang itu berdasarkan hawa nafsu mereka. Mereka tidak lihat dari sudut perspektif yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita, khususnya umat Islam, iaitu Allah Taala ajar perkara ini kita kena nilaikan berdasarkan hari akhirat, berdasarkan kepada syurga, berdasarkan kepada neraka. Siapakah yang sebenar-benarnya mendapat keuntungan? Kita diseru hayya 'alal falah, kejayaan ini itu mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakikatnya. Adapun yang di dunia ini, kadang-kadang pada kita benda tu musibah, pada kita ialah musibah besar lah pada kita, berlaku kematian, berlaku kecederaan, berlaku kemalangan jalan raya dan sebagainya. Itu memang itu satu benda yang kita nak elakkan. Tapi kadang-kadang perkara tersebut ada hikmah yang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan. Walaupun pada kita rasa itu malang dah, malang sudah jatuh ditimpa tangga, jatuh dah kena timpa pula tangga, kita rasa malang dah, tapi belum betul-betul malang lagi. Orang yang betul-betul malang ialah apabila dia dibangkitkan di akhirat, dia menjadi penghuni neraka. Ini orang yang betul-betul malang. Tapi kok mana-mana pun, oleh kerana kita dah hidup di atas muka bumi ini, kita ada perkara-perkara yang kita kena elakkan, ada perkara-perkara yang kita rasa nak hindar daripada terkena kepada kita. Jadi dalam ayat ini disebut sebagai tatayyar, dikaitkan dengan tatayyar, iaitu
perkara yang asalnya daripada tiarah, iaitu burung, iaitu amalan orang Arab pada zaman kuno sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman jahiliah mereka menggunakan tiarah, ni ramalan nasib berdasarkan burung, iaitu kalau mereka nak melakukan satu permusafiran, nak pergi keluar berniaga, nak pergi keluar berperang dan sebagainya, mereka akan ambil burung, mereka akan lepaskan burung tersebut. Mereka tengok kalau burung itu terbang hala ke kanan, maka itu petanda tua, maka mereka akan meneruskan hasrat mereka lah. Dan kalau burung itu terbang menghala ke kiri, mereka anggap itu sebagai petanda sial, itu petanda nasib buruk, nasib malang. Jadi mereka menghentikan hasrat tersebut. Itu dipanggil tiarah. Dan oleh kerana kerap penggunaannya dan masyhur penggunaannya dalam kalangan masyarakat Arab, menjadi satu istilah dah. Jadi kalau disebut sebagai tiarah ataupun tatayur, maka ia dikaitkan dengan nasib malang. Jadi dikaitkan dengan nasib malang, dan Quran pun guna perkataan yang sama. Cuma tadi tu sejarah asal daripada dia lah. Dan tiarah ini juga bukan pada masyarakat Arab saja, dia ada juga dalam masyarakat kita Melayu umpamanya. Iaitu contoh dalam masyarakat kita, sering kita tengok dalam drama-drama, dalam televisyen dan sebagainya, bila dia buat cerita, nak cerita berkenaan berlaku peristiwa yang tak diingini, berlaku kematian bagi contoh, tiba-tiba tengah pegang gelas, jatuh gelas pecah. Itu kesan dia, pengaruh dia dalam masyarakat besar. Jadi bila kita kadang-kadang bawa hidang dulang jatuh, sadung kaki jatuh, kita anggap ada perkara buruk yang sedang berlaku. Demikian juga untuk masyarakat kita selalu mengelakkan musafir zaman dululah. Nak keluar, apabila mereka keluar daripada rumah, mereka tengok ada biawak melintas. Bila tengok biawak melintas, mereka kata ini petanda buruk. Jadi mereka membatalkan hasrat untuk bermusafir. Tapi hari ni orang naik kereta, orang tak peduli dah. Biawak pun orang tak kenal. Zaman moden ni anak-anak kita, dia tengok biawak buaya sama je. Kemudian antara lain iaitu burung bersiul depan rumah, burung-burung yang tertentu ni menunjukkan bahawa akan berlakunya malapetaka, kematian dan sebagainya. Mata, kadang-kadang urat mata kita ni jadi macam berkenyit-kenyit tu, dia anggap itu sebagai ada orang daripada jauh merindui kita lah apa. Ini semua benda-benda yang tidak ada asas dan dikaitkan dengan kebahagiaan, dikaitkan dengan sial dan sebagainya, dalam keadaan tidak ada satu asas yang logik. Berbeza dengan satu lagi bentuk ramalan. Contohnya kita kata kita nak batalkan hasrat kerana ramalan kaji cuaca, Jabatan Meteorologi kata petang ni hujan, maka kita pun tak jadi nak musafir bagi contoh. Yang tu ada asas. Yang tu ada asas berdasarkan tiupan angin, berdasarkan suhu, berdasarkan arah awan apa semua ni. Jadi mereka ada asas. Begitu juga kita kata ramalan berkaitan dengan kita kata keputusan pilihan raya bagi contoh, iaitu berdasarkan survey ataupun berdasarkan kajian yang mereka buat, berdasarkan daripada bancian yang mereka buat, berdasarkan isu yang dimainkan dan sebagainya. Mereka buat unjuran, kata pihak ni menang, pihak ni kalah, pihak ni menang tipis. Itu ada asasnya. Yang ramalan yang sedemikian tidak menjadi kesalahan dalam agama kita. Sebaliknya, ramalan yang seperti tadi yang tidak ada asas dalam agama itu, yang berkaitan dengan tiarah, itu menjadi masalah dalam agama kita. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, iaitu Nabi SAW bersabda berkaitan dengan at-tiarah, iaitu at-tiaratu minasyirk. Tiarah itu adalah daripada perkara syirik, sebahagian daripada syirik. Wa ma minna, dan ia bukan daripada ajaran kami, bukan daripada ajaran Islam percaya perkara-perkara yang seperti ini. Illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul, kecuali kalau nak ada juga sebab perasaan. Kadang-kadang bila kita keluar daripada rumah, mungkin cuaca tu tak apa elok, menyebabkan mood kita berasa tak kena hari tu. Bangun mimpi buruk malam tu dan sebagainya, bergaduh pula dengan bini, bergaduh pula dengan laki dan sebagainya, menyebabkan kita semut, kita tak apa nak sesuai hari tu, nak buat kerja semua serba tak menjadi. Akan berlaku juga macam tu. Tapi tadi illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkannya dengan tawakal. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana pandangan Islam
bimbingan Islam, petunjuk Islam untuk kita tangani berkaitan dengan tiarah ini, berkaitan dengan ramalan ataupun nasib yang sial, yang malang ini. Ada beberapa garis panduan yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan dalam ajaran agama. Yang pertamanya ialah seorang Muslim itu dia mestilah optimis, mestilah berfikiran positif, bersikap optimis dan juga bercakap perkara-perkara yang positif. Yang ni seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, la adwa wala tiyarah wa yu'jibuni al-fa'lus salih wal fa'lus salih al-kalimatul hasanah. Yang mana Nabi SAW sebut tidak ada adwa, tidak ada penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit ni maksudnya bukan penyakit itu sendiri yang nak menjangkit orang lain, maksud dia macam tu. Tetapi Allah lah yang mentakdirkan, yang menetapkan, menentukan siapa-siapa. Hatta kita tengok COVID sekalipun, COVID walaupun mungkin kontak rapat satu keluarga, tapi bukan semua positif. Ada yang positif, ada yang negatif, menunjukkan bahawa itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Berjangkit juga, dari sudut sunnatullahnya berjangkit juga, tapi nak tentukan mestikah? Tidak. Nak kata mesti 100% 100% disebabkan perkara itu, tidak juga. Jadi la adwa, tidak ada keyakinan adanya penularan penyakit. Dan wala tiarah, tidak ada tiarah, tidak ada menganggap sial sesuatu hingga tidak jadi kita nak mengamal ataupun tak jadi kerja kita nak buat kerana menganggap nasib malang tadi. Dan yang menakjubkanku, kata Nabi, adalah al-fa'lus salih, iaitu sikap optimis dan perasaan peliharaan daripada Allah, tak ada yang tu menghilangkan perasaan-perasaan tersebut, dan kata-kata yang baik. Kata-kata baik itu Nabi SAW anjurkan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah berdoa dan juga berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan daripada Ahmad Al-Qurashi, kata beliau, "Dzukirat at-tiyaratu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Diceritakan berkenaan dengan tiarah ni di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka sabda baginda, "Ahsanuhal fa'lu", iaitu Nabi sebut yang terbaik adalah dia bersikap optimis, positif bila berhadapan dengan perkara-perkara ni tadi, berlaku kemalangan ke apa semua ni, dia positif. Wala taruddu musliman, dan jangan disebabkan perkara itu seorang muslim ini dia membatalkan hasrat dia. Kerja nak buat tak jadi nak buat kerana orang kata ni jangan buat, jangan teruskan. Kahwin bulan ni sebab apa? Sebab nanti tak bahagia. Jangan kahwin hari sekian-sekian, nanti tak bahagia. Jangan buat perkara sekian-sekian, nanti jangan meniaga tarikh ni, jangan buka syarikat tarikh ni. Kerana apa? Kerana takut rugi. Ini satu benda yang muslim tak sepatut buat. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu, apabila seseorang melihat satu perkara yang dia tak suka ataupun yang dia bimbang sangat itu berlaku pada dia, falyaqul, hendaklah dia sebut, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'u sayyiati illa anta wala haula wala quwwata illa billah. Ini doa Nabi SAW ajar, iaitu Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, iaitu ya Allah, tidaklah sesuatu boleh mendatangkan perkara-perkara yang baik melainkan engkaulah yang bawa datang perkara tersebut. Wala yadfa'u sayyiat, tidak ada yang boleh menghalang perkara-perkara yang buruk illa anta, kecuali engkaulah yang menghalang perkara-perkara tersebut. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan, wala haula wala quwata illa bika, tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan daripadamu. Itu doa ketika kita melihat perkara-perkara yang kita tidak ingini. Kemudian yang ketiga, kalau kita pernah terlibat dulu ni, percaya perkara-perkara yang ni, ataupun kita dulu nak tentukan tarikh kahwin kita dulu pun percaya perkara-perkara ni, ataupun kita nak tentukan perjalanan musafir, kita pernahlah percaya kepada
ramalan-ramalan yang buruk ini, ini kafarah yang Nabi SAW ajar kepada kita, iaitu Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, iaitu Nabi SAW bersabda, man raddathu tiyaratu min hajatin faqad asyraka, iaitu siapa yang telah membatalkan hajat dia ataupun patah balik daripada hasrat yang dia nak buat kerana tiarah, faqad asyraka, dia telah melakukan perkara-perkara yang syirik. Dia bukan musyrik, dia cuma telah melakukan perkara-perkara yang syirik. Qalu ya Rasulullah, kata para sahabat, wahai Rasulullah, ma kafaratu dhalik, apakah kafarah yang nak menghilangkan, nak menghapuskan perkara tu kalau dah pernah buat? Qala ayyaqula ahaduhum, hendaklah seseorang itu berkata, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tiyaruk, wa la ilaha ghairuk, iaitu Allahumma, ya Allah, la khaira, tidak ada kebaikan, illa khair, melainkan kebaikan Engkau, wa la tayra illa tiyaruk, dan tidak ada kesialan, tidak ada nasib malang melainkan tiyaruk, yang telah Engkau tentukan. Maksudnya ada juga malang tapi bukan datang daripada pihak lain, datang daripada Allah SWT juga. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan yang layak disembah ghairuk, selain daripada Engkau. Yang ini, doa ini Nabi SAW ajar, iaitu kalau amalan-amalan yang menyebabkan kita terjerumus, tergelincir ke dalam kesyirikan, maka doa-doa yang berkaitan adalah doa yang kembali semula kepada tauhid, doa yang mengajak kembali semula kepada kita bergantung kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat beramal dengan doa-doa ini dan juga bimbingan petunjuk daripada Nabi SAW ini untuk kita mengelakkan daripada kita terkena sial, sebab hakikat akhir sekali sial ini ialah neraka. Kemuncak sial itu ialah berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disebabkan syirik itu dicampak ke dalam neraka. Adapun perkara-perkara yang lain yang kadang-kadang pada zahir kita nampak macam untung, contohnya orang beli nombor ekor, dapat kat dia cabutan tersebut, kaya sekejap, pada dia rasa itu bertuah. Tidak bertuah sebenarnya. Ataupun kita tengok ada satu pihak dia berjudi ataupun dia bertarung, dia menang pertaruhan tersebut, itu bukan tuah yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada diri dia rasa benda tu boleh mendatangkan kebaikan untuk dia, tapi untuk akhirat tidak. Hakikat sebenar, contoh orang yang tidak berpuasa pada siang hari Ramadan, dia tengok orang lain tengok sebab ikut syariat semua tak dapat makan, tak dapat minum pada waktu siang. Yang tak ikut syariat ni dapat makan, minum pada waktu siang. Kita kata dia bertuah pada anggapan dia, tapi sebenarnya tidak. Hakikat tuah itu, hakikat kemalangan itu, syaqiyun am sa'idun, hakikat celaka, hakikat tuah ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itulah yang mungkin dapat saya kongsikan kepada kita semua pada hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.